menang dalam pilihan raya kerana sedara-sedari adalah kumpulan pertama dalam negara ini yang akan dilatih dan berperanan sebagai pengurus kempen lapangan ataupun field coordinator dalam menghadapi pilihan raya. Jadi saya tak tahu bahawa cuma saya memang kurang suka hotel sebab saya kedekut. Saya tak tahu bahawa akhirnya pelancaran kursus pengurus kempen lapangan ini akan dibuat di Pusat Belia Antarabangsa. Sebab kali terakhir saya berucap di Pusat Belia Antarabangsa ini ialah pada 15 Ogos 1998. 2 minggu sebelum Datuk Seri Anwar dipecat yang mencetus reformasi. Masa itu saya adalah pengurusi Kesatuan Pelajar di luar negara dan memang kebiasaannya setiap tahun kita ada satu program besar dengan pimpinan negara. Jadi saya ingat 15 Ogos, bukan Dewan inilah, saya ingat Dewan yang satu lagi yang lagi besar ke atas kan. Pada hari itu yang hadir termasuklah Tun Daim Zainuddin, termasuklah Datuk Seri Mustafa Muhammad, termasuklah Najib Razak. Saya ada lagi gambar saya bagi cenderahati kepada Najib Razak dan akhirnya ditutup dengan pada masa itu kita panggil amanat negara oleh Datuk Seri Anwar sendiri. Pada masa itu adalah Timbalan Perdana Menteri dan itu kali pertama dan awal saya berurusan dengan Azmin Ali. Sebab masa itu Azmin Ali adalah pegawai khas Datuk Seri Anwar. Seawal 15 Ogos 1998, maksudnya 2 minggu sebelum Datuk Seri Anwar dipecat, kami yang pelajar-pelajar pun sudah pun maklum bahawa Tun Mahathir masa itu akan memecat Datuk Seri Anwar. Jadi saya ingat pada 2 September 1998 saya berada di rumah di Kemaman Terengganu dan sekitar jam 10 pagi saya dapat panggilan. Masa tu handphone tak ada lagi tau. Masa tu masih lagi pakai landline kan. Beritahu bahawa Datuk Seri Anwar telah dipecat. Jadi rakan-rakan pimpinan pelajar masa itu maklumkan kalau boleh datang ke KL. Masa tu lebuh raya tak ada. Jadi kali pertama saya naik kapal terbang daripada Kuantan ke Kuala Lumpur pada 2 September 1998. Kali pertama juga saya ambil, masa itu bukan mikrofon, loud hailer dalam ceramah-ceramah yang masa itu berlaku secara spontan di sekitar Kampung Baru. Dan hari ini sebab itu sudah hampir 24 tahun memang kena pada tempatnya apabila kita kembali ke, saya sendiri kembali ke Pusat Belia Antarabangsa ini. Dan insya-Allah kalau dulu Pusat Belia Antarabangsa ini tempat yang bagi saya mengingatkan kepada reformasi September 1998, kali ini kalau kena caranya, saya harap saudara-saudari juga ada nostalgia. Setiap kali di masa akan datang, saudara-saudari ingat tentang Pusat Belia Negara, Pusat Belia Antarabangsa, saudara-saudari akan ingat itu titik kita untuk menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri yang seterusnya. Saya minta maaf lah, saya tak dapat bersama selepas ini kerana saya di Johor semalam. Mula di Simpang Renggam, kemudian di Johor Bahru, pagi ini di sini, kemudian kena turun balik ke Batu Pahat, ada satu program, kemudian di Parlimen Ledang dan malam ini berakhir di Tangga Batu, Melaka. Pagi esok, pagi-pagi saya ada fly out ke Bangkok. Jadi kalau saya masuk cepat, keluar cepat tu saya minta maaf.
Kalau dah menang nanti kita boleh sembang panjang, masa lebih banyak. Cuma saya nak kongsi dengan saudara-saudari, saya telah lama tidak berkecimpung dalam program-program politik. Jadi untuk 4 tahun yang lepas, saya memang menjalani hidup seperti orang biasa. Saya bangun, saya pergi jogging, saya masuk pejabat, saya pergi kedai mama. Dan susah untuk saya nak baca mood rakyat. Kelebihan seorang ahli politik, kalau kita kena pada caranya, ialah kebolehan kita membaca dan mengunjurkan mood rakyat itu lebih baik daripada orang lain. Dan saya akan terangkan selepas ini kenapa walaupun saya yakin ia bukan sesuatu yang mudah untuk dibuat apabila kita perkenalkan kaedah melaksanakan kempen yang 100% baru dan tidak pernah dibuat di rantau Asia Tenggara ini. Memang tak pernah buat. Saya tahu sebab saya juga adalah berunding kepada beberapa parti politik besar di rantau ini, di Indonesia, di Thailand. Saya tahu memang tak pernah dibuat. Yang kita cuba buat dan kita bangunkan melalui Sista ini hanyalah berlaku di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, seperti di Eropah. Ini cara mereka berkempen. Cuma saya nak bawa balik tentang soal membaca mood dan juga perasaan rakyat. Ada 2 cara untuk kita membaca. Satu ialah dengan menggunakan data. Data ini kalau dulu-dulu ialah menggunakan kaji selidik yang dibuat. Itu pun kaji selidik kena berhati-hati kerana ada kaji selidik ini dia memang tipu. Sebab kaji selidik yang benar-benar menzahirkan mood dan juga pandangan rakyat itu mestilah berada dalam parameter dan juga spesifikasi yang tepat dengan keperluan sains dan statistik. Contohnya apa dia? Yang paling penting ialah data yang datang itu mestilah mewakili secara adil dan keseluruhan setiap kumpulan dalam masyarakat. Saya bagi contoh. Katakanlah saya lantik saudara-saudari 100 orang, konon untuk buat culaan dan juga konon untuk buat kaji selidik supaya kita tahu macam mana keadaan rakyat. Saya hantar ke satu parlimen Calam. Calam bosanlah. Kita hantar ke Tanjung Karang contohnya, tempat Noh Omar. Kalau saudara-saudari sebagai orang keadilan, saudara-saudari pergi tempat-tempat yang saudara-saudari kenal sahaja, yang sebab dekat situ ramai yang saudara-saudari memang selesa. Pergi dekat kedai kopi keadilan, pergi dekat rumah ataupun kawasan yang agak bandar yang kita tahu besar kemungkinan ini adalah orang-orang yang berkemungkinan akan mengundi keadilan. 100 orang yang dihantar, ketuk pintu, tanya macam mana pendapat dan nak undi siapa, sudah tentu sebahagian besarnya akan beritahu dia minat keadilan. Jadi selagi balik, kaji selidik itu balik menunjukkan sokongan kepada keadilan adalah 200%. Confirm menang. Apa masalah kaedah itu? Masalahnya ialah pertama, kaedah itu melanggar prinsip statistik yang paling utama, iaitu sembarang kaji selidik mestilah rawak. Dia tidak boleh kita pilih-pilih. Dia mestilah rawak. Maksudnya, kita memang memastikan apabila rawak, setiap kumpulan yang ada dalam masyarakat itu dapat memberi maklum balas yang tepat.